Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pihak pengurusan yayasan, alhamdulillah pada hari ini 28 hari bulan Syaban 1445 bersamaan dengan 9 hari bulan 3 2024, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia-Nya kita dapat meneruskan pengajian kita dalam buku Umat Islam Dahulu dan Sekarang. Kitab kita ni nama dia Umat Islam Dahulu Sekarang, di mana kita ini membincangkan tentang sejarah pemikiran umat Islam dan juga perkembangan dakwah akidah Islamiah di kalangan masyarakat. Jadi insya-Allah kita sambung bagi jemaah yang ada kitab muka surat 48. Muka surat 48, bab yang keempat, punca utama perpecahan umat Islam dan berlakunya penyelewengan akidah. Asalnya kita ni satu je. Umat Islam ni umat yang satu, ummatan wahidah. Tapi bila mari angkara-angkara yang dibuat oleh beberapa penjahat dalam umat Islam, seperti gerakan Ibnu Sabah, Abdullah bin Sabah ni, dia Yahudi. Dia menyusup masuk. Ketika itulah berlakunya perpecahan yang besar. Timbulnya puak-puak Khawarij, timbulnya puak-puak dia panggil Rafidah. Jadi di antara awal perpecahan berlaku, kita dalam sejarah ni kita tengok, iaitulah pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, apabila bibit-bibit Khawarij itu sudah ada. Tapi zahir, satu fenomena yang zahir nampak apabila berlakunya pertembungan di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Nah, itu bertembunglah. Maknanya puak-puak tak setuju dengan Ali, dia jadi Khawarij. Jadi dia lawan. Ada lagi kumpulan yang terlalu muja Sayyidina Ali, dia jadi Syiah ataupun dia panggil Rafidah. Jadi kita tengok perpecahan tu mari di mana. Awal lagi lah. Kemudian zaman Amawi, zaman tu barulah mari masuknya puak-puak Mu'tazilah dengan geng-geng lain ahli falsafah tu pula. Jadi sejarah tu dia berperingkat lah, dia tidak kompayakun. Pecah-pecah semua sekali. Naik sikit-sikit. Jadi kita tengok dalam sejarah ni insya-Allah. Muka surat bagi ada buku ni, buku Umat Islam ni. Cuba tengok muka surat 4. Bab 4, muka surat 48. Punca utama perpecahan umat Islam dan berlakunya penyelewengan akidah ni mari daripada mana? Dalam usaha untuk memahami masalah berkaitan penyelewengan dalam akidah. Ini kita dah bahas dalam sini lepas. Apa beza di antara akidah dengan tauhid? Ada beza tak? Sekali orang panggil kitab tauhid, sekali dia panggil kitab akidah. Apa beza dua tu? Ada beza? Kitab semuanya membincang tentang ketuhanan. Tapi tauhid, akidah, tengok dia punya perbahasan. Kita tanya tu nak suruh tuan-tuan tengok kitab lah.
Yang belum ada kitab tu boleh ambil kat luar, saya rasa ada. Nah, ada kat luar kan. Dekat kedai buku tu. Tu luar pintu je. Dalam usaha untuk memahami masalah berkaitan penyelewengan dalam akidah, perlu diperjelaskan maksud kalimah aqidah. Ain, qaf, ya, dal, ta bulat. Aqidah tu dia gitu. Bukan aqidah kalau aqidah lain. Tu orang buat akad. Aqid wa ma'qud. Jadi aqid. Dia macam khatib dengan khatib. Lain. Yang tu naik atas mimbar tu khatibun, khatayaba. Yang pergi pina orang tu khatib. Tengok lain. Kita ada setengah masjid ni tulis ketika khatib sedang berkhutbah. Lainlah. Makna lain tu maksud khatib. Jadi penulis kha ni kena belajar juga ilmu imla ni, jangan duduk pakai rempuh masuk gitu je nanya. Dia larilah dia bunyi hampir samalah khatib. Tengok di sini. Kalimah akidah diambil daripada kata kerja aqada yaqidu. Maknanya aqada yaqidu makna mengikat, menyimpul. Kita kata aqdul al-habli, ikat tali. Nak ikat. Daripadanya terhasil nama-nama terbitan berikut. Dia kata aqdan, aqdah. Jadi dengan makna ikatan, simpulan, perjanjian, akad. Aqidah dengan makna simpulan iman. Maknanya kita simpul, kira mati, tak boleh buka. Itu maknanya aqidah Islamiyah. Artinya simpulan kepercayaan kita yang tersimpul, yang tak boleh dirungkai lagi. Kalau nak rungkai juga, potong tali putus. Na'udzubillah, dipanggil murtad. Buka-buka tak ada. Itu bila kalau simpulan itu sudah mantap. Yang kita bimbang ini simpul tak kuat. Simpul tak kuat, bukan sakat tercabut simpul, tercabutkan dengan tali-tali. Dia panggil tercabut pula. Ini bahaya. Jadi akidah ialah kepercayaan. Ini definisi dia, baru sampai. Akidah ialah kepercayaan dan keyakinan teguh yang tidak disulami sebarang syak dan ragu. Dia baru kita betul. Dia ini ambil daripada Mu'jamul Wasif. Akidah yang duduknya dalam hati berbeza daripada ibadat yang selalunya berbentuk zahir dan dapat dilihat. Mana kalau lah kita kata dari sudut amalan, orang tengok dia ni solat, dia ni puasa, bulan puasa boleh juga nampak kan, nampak lah. Tapi nak nampak betul tak nampak juga. Dia boleh makan je dalam rumah dia. Senyap-senyap makan. Tapi boleh katakan nampak zahir. Lebih-lebih lagi solat, haji orang nampak. Kerana itulah kalau nak keluar zakat, kena ambil gambar. Lebih-lebih lagi zakat yang terlibat dengan korporat. Biar orang tahu syarikat ni bayar zakat. Orang nak beli barang kita pun dia jadi selesa. Tak apa dia ni kalau mahal sikit pun dia bayar zakat. Jadi kita apa ni? Kita tahu dia tu bayar. Dia beza di antara sedekah wajib yang dipanggil zakat dengan sedekah sunat. Sedekah sunat ni elok kita sembunyikan. Senyap-senyap yang masuk dalam tabung. Tengok tabung masuk. Masuk tabung tengok masuk. Orang pun tak tahu. Tak perlu hantar receipt juga kepada pihak penganjur. Kecuali dia orang minta nak rekod. Lain. Akidah yang duduk dalam hati berbeza daripada ibadat selalunya berbentuk zahir dan dapat dilihat. Tadi tauhid tadi apa? Tauhid itu inti kepada akidah. Apa simpulan dalam hati kita? Iaitulah mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Di akidah kita, akidah itu tauhid, mana akidah kepercayaan dalam hati kita ni mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Itulah yang dikatakan akidah tauhid, akidah Islamiah. Habis orang lain, akidah Hindu, akidah Buddha, akidah Kristian, semuanya ada akidah. Cuma betul tak betul cerita lain. Yang kita yakinnya akidah kita ni akidah yang benar, yang diambil daripada Al-Quran, ambil daripada sunnah Nabi SAW, yang telah dihuraikan oleh para ulama salafus salih. Kita kata itulah akidah yang benar. Mana tauhid? Kalau kata ini kitab tauhid, mana kitab bincang tentang keesaan Allah Azza wa Jalla. Kalau kata kita akidah, kita ini kita simpulan iman, nak mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Samalah. Cuma istilah-istilah diguna pakai.
Macam kita dulu belajar kitab sini, kita Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Ingat tak? Orang lama-lama dulu ngaji. Jadi dalam istilah ini ada 4 nama. Ada orang kata kitab tasawuf. Ada ulama tulis kitab akhlak. Ada ulama tulis kitab tazkiyatun nafsi. Jadi ada orang tulis kitab membersih jiwa. Semua tu nama pada satu istilah. Cuma yang kita lebih sukanya tazkiyatun nafs. Sebab Allah Taala sebut wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab. Ataupun kitab akhlak. Kalau kata kitab tasawuf, dia boleh pergi banyak dimensi. Ada tasawuf yang murni, alhamdulillah, ikut Quran dengan sunnah. Ada tasawuf campur-campur, melalui mimpi-mimpi, karamat-karamat yang entah datang dari mana kekeramatannya. Nah, tapi cerita tu pelik-pelik, maka campur. Jadi kalau kita guna istilah yang orang panggil yang selamat, yang tidak menimbulkan sebagai keraguan, itu lebih utama. Tapi tak salah penggunaan. Dari sudut istilah, akidah bererti kepercayaan atau keyakinan kukuh dalam hati yang tidak dinodai sebarang bentuk keraguan tanpa mengira sama ada perkara yang yakin itu benar atau batil. Maknanya asalnya begitulah. Kalau kata akidah ni tak kira kepercayaan apa pun akidah. Kita kata itu akidah dia. Kita nak kata macam mana? Akidah ahlul batil, akidah Buza atau akidah Hindu atau akidah apa sajalah, Majusi, itu akidah dia. Dia percaya, percaya sungguh dia. Kalau tak percaya takkanlah dia hidup tunggu sampai ketua situ. Nah, sebagaimana kita ini percaya kepada Allah SWT, kita yakinlah, kita buatlah apa yang diperintah oleh Allah. Sekiranya kepercayaan tidak teguh tetapi dicalari keraguan, maka ia bukan akidah tetapi zon, iaitu sangkaan. Dalam kita beragama, dalam bab tauhid tak boleh zon. Kita kena yakin. Dalam bab sebahagian daripada ibadat, ada juga kadang-kadang terpaksa kena dia panggil zon ataupun ghalabatuz zon. Itu dibenarkan. Contohnya kita sekarang nak betul-betul ada kiblat dalam solat. Payah. Takkanlah semua tempat nak pikul kamera Jepang juru ukur belakang. Nah, kadang-kadang kita arah syatra ke arah. Kita dalam Masjid Haram Mekah apa payah nak tu kita boleh betul-betul dekat Kaabah. Jadi ada perkara yang dibenarkan. Tapi dalam akidah tidak boleh. Contohnya kita kata anak ni sudah besar. Aku tanya, ada Allah? Jawab, ada Allah. Mana bukti ada Allah? Dia kata ayah, dia kata ada Allah. Itu tidak kepercayaan. Ayah kata. Jadi kita, mana setiap orang kena saya kata. Saya percaya ada Allah. Mana bukti? Kita cari bukti. Jadi kata, ada Allah. Ya, mana kau tahu? Bapak cakap. Bapak dia yang beriman, dia belum tentu. Itu bahayanya dari sudut akidah. Simpulan tu maknanya kena kukuh dalam kepercayaan. Dinamakan akidah kerana hati terikat dan tersimpul kukuh terhadap apa yang dipercayai dan diyakini kebenarannya. Kita kena ingat kukuh. Baik. Akidah Islam, ini baru tajuk kita ni. Dia panggil akidah Islamiah. Tulis itu, tapi kita akidah Islamiah. Pada asasnya merangkumi keimanan terhadap keenam rukun iman, iaitulah beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab yang diturunkannya, para rasul yang diutuskannya, peristiwa hari kiamat, serta qada dan qadar, baik dan buruknya, semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Itu akidah. Maknanya kesimpulan rukun iman itu akidah. Akidah Islam juga meliputi keimanan terhadap segala yang sabit dalam agama yang disepakati, mana ijma' oleh ulama salafus salih, serta menuntut penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil, maknanya pada asalnya kalau kata akidah Islam, itulah kedudukannya. Sekarang kita berpindah mencari beriman, al-iman alladzina, dalam Quran kata alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan perkara gaib. Mana perkara gaib?
Semua benda yang kita beriman tu gaib. Kecuali Quran yang kita nampak di tangan kita. Itu pun kita tak tengok Quran turun. Siapa tengok Quran turun? Aku tengok Nabi terima Quran. Sahabat pun tak tengok. Cuma dia nampak kesan. Satu masa bila Nabi duduk cakap dengan sahabat, tiba-tiba dia diam, senyap. Kalau Nabi diam, sahabat tak berani tegur, tak berani usik. Mungkin masa tu Jibril ada depan, sedang menurunkan wahyu lain. Jadi kita akan tengok, oh, Jibril ada bersama. Sahabat tu tengok. Kalau Jibril nak menjelmakan untuk orang tengok, dia akan berupa manusia. Tak adalah Jibril mari rupa sayap dia macam mana. Nak sahabat saya kata, oh macam kawan tu batu zoom ada airport kat Madinah kan, malaikat bagi tu. Bergoyang habis pokok-pokok contohnya. Tak ada senyap gitu. Kawan-kawan ada. Nabi orang mari tanya soalan, tiba-tiba Nabi diam. Bila Nabi diam, sahabat akan tengok, oh, wahyu turun. Habis malaikat pergi, bila dia tarik nafas tu lega, Nabi akan sama dia dibaca Quran yang baru turun ataupun dinyatakan hukum yang dipersoal, yang ditanya. Itu cara. Maka dalam perkara ini alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, dua perkara yang berbeza. Yu'minuna wa yuqimun. Mana dalam perkara zahir, rukun-rukun Islam kena zahirkan. Kena solat. Nak solat pula tak boleh solat seorang-seorang, kena solat berjamaah di masjid. Sebab apa? Baru orang tahu kita tu mukmin, orang Muslim. Ini main senyap orang. Mu tak mayat dalam rumah. Mana kita tahu dalam rumah? Siapa tahu? Baiklah. Kepercayaan terhadap keenam rukun iman adalah perkara paling dasar dalam akidah Islam. Keenam rukun iman ini adalah perkara gaib, di mana alam gaib ialah lawan kepada alam syahadah atau alam nyata. Maknanya perkara yang kita tak nampak. Kalau nampak pun beriman kepada kitab. Tapi kitab yang kita ada ini baru cetak buat tahun lepas. Kita tak tengok wahyu turun, maka dia termasuk dalam perkara gaib juga. Perkataan gaib tidak hanya bermakna sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar ataupun tak boleh ditengok, seperti yang sering disalah faham. Gaib pada hakikatnya adalah sesuatu yang tidak mampu dikesan oleh deria atau dijejaki oleh akal manusia. Kita tak nak kesan benda tak nampak. Terdapat banyak benda yang tidak terlihat oleh mata kasar tapi dapat dikesan oleh deria manusia, maka ia tidak tergolong dalam kategori gaib seperti tenaga, energi, udara dan lain-lain. Terdapat juga perkara yang lebih halus seperti bakteria dan virus yang tidak dapat dikesan oleh deria manusia secara langsung tapi mampu didedahkan dengan penggunaan peralatan moden. Cuma sekarang ni orang tak nak kesan lagi nyawa kita ni. Kalau nyawa keluar tu, di mana dia duduk? Tak tahu. Kan sahabat boleh tengok nyawa. Tak nak kesan. Doktor pun tak tahu nyawa keluar separuh ke tak keluar separuh lagi. Kalau dia tahu pak cik ni nak mati dah ni, nyawa dia tinggal 30%. Cabutlah dia punya wayar pernafasan tu bagi orang lain pula. Tak ada kesan. Ana waktu cakap tentang mati, ana kata saya rasa tangan kita ni banyak kali dah bersentuh dengan malaikat maut. Tuan-tuan ada tak sentuh malaikat maut? Tak pasti. Waktu mak ke ayah ke nenek opah nak mati, ada tak kita duduk dekat dia? Ada duduk dekat mak kita, duduk gosok muka dia. Waktu tu malaikat maut duduk tarik nyawa, sentuh kita. Cuma kita tak bimbang sebab malaikat maut ni dia tak ada salah baca data. Awak punya tarikh bukan hari ni, duduklah sebelah aku pun tak apa. Dia tak kacau punya. Kita kalau kita tahu takut malaikat maut belah tu. Kita ayat gurau-gurau tapi kita kena fahamlah cerita tu. Manusia ni tak nampak. Mana bakteria, virus. Sekarang ni dengan ada alat moden ni boleh dikesan dah. Nampak kan? Tak di kantor besar tu nampak. Kalau tengok hok ni, kelip nyamuk, takut tengok. Dia punya alat, peralatan dia tu. Dan boleh kan dia kecil, kita tak nampak. Sedap je kita tampar dia main-main je. Kalau dia takut kena tampar nyamuk. Dengan pendedahan tersebut, perkara yang sangat halus ini boleh dikaji serta dimanipulasi oleh akal manusia.
Perkara seperti ini juga tidak terangkumi dalam istilah ghaib kerana dapat dikesan dan dimanipulasi oleh manusia walaupun tidak terlihat oleh mata kasar. Maknanya kita kata orang ni ada nyawa, ada nyawa, tapi nyawa kita tak jumpa. Kita tahu ada sebab dia hidup. Mungkin ada yang mendakwa para nabi dan rasul-rasul serta kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan adalah nyata dan zahir. Nabi ada. Kenapa pula ghaib? Hakikatnya keimanan dituntut bukanlah terhadap kewujudan para nabi dan rasul atau kewujudan kitab-kitab tersebut. Yang dituntut ialah keimanan bahawa para nabi dan rasul itu insan terpilih yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan hidayahnya kepada umat manusia. Kitab-kitab itu pula wajib dipahami, diimani kesuciannya kerana mengandungi kalam Allah dalam bentuk wahyu yang diturunkan kepada rasulnya melalui perantaraan malaikat Jibril AS. Hakikat inilah yang ditakluk di bawah keimanan kepada perkara yang ghaib. Maknanya kalau anda kata orang ni jumpa dengan Nabi sekalipun, dia tak tengok Allah tabalkan Nabi jadi rasul. Kau tengok, ada majlis perisytiharan, Tuhan mari nyatakan ini rasul aku lantik. Ada juga yang terima jawatan Nabi, Nabi seorang. Jadi oleh kerana Nabi seorang terima, jadi kita, karena itu dia kata definisi termasuk dalam beriman dengan perkara ghaib. Dari sudut pelantikan, dari sudut penerimaan. Kalaulah kita ni ditakdirkan laukan bainanal habib. Orang duduk menyanyi dah. Kalau Nabi ada sekamu kita, tapi kita tengok juga pertabalan. Macam orang lain ada majlis pelantikan menteri ke, pelantikan siapa dia ke, semua ada majlis akad sumpah. Jadi Nabi tak ada majlis. Jadi jelaslah kita tu. Oleh itu, golongan musyrikin Mekah yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran sebagai wahyu Allah, wahyu yang Allah turunkan ke atas Nabi sallallahu telah dihukumkan kafir. Apa ni? Berkafir dengan perkara yang ghaib. Maknanya walaupun dia tengok dah Nabi, tapi dia tetap dikira ghaib sebab pelantikan itu tidak dia tengok. Dan puak kafir itu juga layak kekal dalam neraka. Walaupun mereka meyakini kewujudan Nabi SAW sejak dilahirkan. Dia tahu yang sambut Nabi siapa dia? Abu Lahab. Siapa dia Abu Lahab? Abu Lahab siapa? Pak saudara dia yang hidup main-main. Abu Jahal Pak saudara juga. Mentah punya Abu pakai jadi lalu. Tahu gitu. Dia ada abu-abu yang kena macam Abu Lahab pak saudara, Abu Talib pak saudara, Abu Jahal no orang kampung dia. Jadi kita ingat Abu Sufyan jiran dia, rumah Nabi dengan rumah Abu Sufyan sebelah. Akhirnya Abu Sufyan jadi bapa mertua. Jadi ada orang. Cuma dari sudut nasab keturunan tu Abu Talib, Abu Lahab lagi dekat sebab pak saudara. Jadi dia tengok Nabi. Tapi bila dia engkar, maka kita kata engkar perkara yang ghaib. Maknanya pelantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Bahkan mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri, mengagumi keunggulan peribadi dan budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang budi pekerti baginda yang mereka akui sangat terpuji. Sehingga Nabi SAW diberi gelaran Al-Amin. Gelaran Nabi apa? Al-Amin. Orang dipercayai. Orang yang paling dipercayai di Mekah. Mana kalau nak cari orang lain dipercayai, tak jumpa. Kecuali Al-Amin. Iaitulah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Amin. Mereka juga meyakini Al-Quran diperdengarkan bacaannya kepada mereka itu merupakan suatu yang sangat luar biasa dari sudut bahasa dan penyampaiannya. Ketika Walid datang nak berunding dengan Nabi sallallahu, Nabi suruh dia baca Quran depan dia. Sandar dia. Innaha lahalawah, dia kata inilah bacaan yang paling menarik. Jadi dia tak nak ingkar, cuma dia tak tahu Quran tu, dia tak terima Quran. Di samping meyakini maksud yang terkandung dalamnya tidak mampu dihasilkan oleh pemikiran mana-mana manusia. Dia tahu dia nak lawan tak boleh. Akan tapi mereka terus angkuh dan berdegil, enggan mengakui bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu adalah Rasul pesuruh Allah
dan Al-Quran itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tetap berkeras mendakwa ialah kata-kata Nabi. Oh, dia kata ni kata-kata Muhammad ni, Muhammad reka. Kata-kata Nabi SAW sendiri yang diajarkan kepada baginda oleh tukang sihir atau ilmuwan asing, pokok Yahudi ke mari ajar, tertentu yang mereka sendiri tidak berupaya membuktikan kesahihan dakwaan itu. Masalahnya dia nak bukti macam mana? Allah Ta'ala tutup pintu awal lagi Nabi kita bersifat al-ummi. Apa nak ummi? Tak membaca, tak menulis. Mana kalau Nabi ni ulak buku lah. Nah, sedaplah dia pukul. Dia kaji banyak tu, teori saja. Tapi oleh kerana Nabi tak membaca, dia jadi tak boleh dia nak guna hujah tu. Ada orang zaman kita jangan buat macam tu. Saya tak belajar lah, takut orang kata kita teori banyak dah. Jawab dia tak belajar, tak berti kau satu lah awak. Memang teori. Nabi itu khas untuk dia sebagai mukjizat. Ilmu tentang segala yang gaib adalah khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Tiada makhluk, sama ada malaikat ataupun nabi atau rasul, yang berupaya memperoleh ilmu tersebut kecuali jika didedahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagian dalam surah Al-Jin ayat 26-27, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasul. Dialah Tuhan yang maha mengetahui perkara yang gaib, maka Allah tidak memperlihatkan kepada seorang pun akan yang gaib itu kecuali kepada orang-orang yang diredainya oleh Allah Azza wa Jalla. Tengok. Maka sekarang ni kalau kita tengok dalam hadis tentang asyratis sa'ah, hadis alamat kiamat, kan? Maka Nabi cerita kepada kita akan berlaku sekian, akan berlaku sekian. Mana kalau kita tengok, oh Nabi tahulah. Tapi kenapa pula Allah Ta'ala sebut tak ada orang tahu pun? Maka illa, dalam Quran dikata illa man irtada, kecuali orang yang Allah reda, Allah izinkan untuk dia tahu, baru boleh. Sebab itulah terhad Nabi tahu benda gaib setakat mana yang diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Kalau kata Nabi mutlak tahu benda gaib, itu silap. Oleh kerana prasyarat keimanan kepada ke-66 rukun iman ialah beriman kepada hal-hal yang gaib, yu'minuna bil ghaib, maka ciri pertama bagi orang yang bertakwa disebut dalam Al-Quran ialah keimanannya terhadap perkara gaib. Dalam surah Al-Baqarah ayat 3, Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ayo kita nampak Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan terhadapnya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Jadi kita ni dipanggil mangkap besar kedudukannya, orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Baik. Akidah atau iman mesti dibina atas kefahaman yang jelas, bukan atas sangkaan dan keraguan. Dalam bab akidah tak main ragu-ragu, mesti yakin, mesti ada keyakinan. Iman atau keyakinan yang teguh dalam hati hanya akan terhasil daripada kepahaman yang jelas terhadap fakta-fakta gaib berkaitan rukun-rukun iman itu. Tidak mungkin seorang dapat mempercayai dan meyakini akan kebenaran sesuatu perkhabaran kecuali setelah dia memahami maksud sebenar perkhabaran itu. Jadi kita tahu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, cerita orang dulu, cerita orang kemudian, cerita yang akan datang. Jadi kalau Tuhan tak sebut, kita tak tahu. Sebab benda tu benda gaib, benda yang kita di luar daripada kemampuan kita. Lantaran itu, penyampaian Al-Quran akan perkara gaib berkaitan rukun iman adalah sangat luar biasa dan mengagumkan.
sehingga memudahkan sesiapa jua yang membaca ayat-ayatnya memahami dan mempercayai perkhabaran tentang perkara gaib itu dan membenarkannya dengan penuh keyakinan. Maksudnya bila kita baca Quran, kita pun yakin dengan apa yang dicerita oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Hari ini para jemaah sekalian, dalam bab solat, dalam bab zakat, dalam bab sedekah, orang boleh terima. Buktinya, buka je tabung rumah penuh lalu. Kalau orang tak yakin, dia tak bagi. Aku tak percaya lah. Baik aku duk habiskan duit ni, baik kita pergi melancung ke beli kereta-kereta ke beli alat-alat dah yang baru-baru. Tapi orang sanggup mengeluarkan duit semata-mata kerana mencari keridaan Allah, itu keimanan. Tanda dia yu'minu bil ghaib. Dia kata, ada ustaz kata, kita ni tukar akaun je dari akaun dunia ke akaun akhirat. Yalah, tukar akaun dunia ke akhirat tak sama dengan tukar akaun antara bank dengan bank. Betul tak? Semalam duit saya duduk dalam bank sekian, hari ni tukar dalam bank lain. Ada akaun, tapi tukar ke akaun akhirat ada apa? Ada yu'minuna bil ghaib, itu yang ada. Bank akhirat, bila kita tukar akaun, yang ada dalam mata kita yu'minuna bil ghaib. Sebab kita yakin dengan janji Allah, musdaqah ni pahala. Kalau kamu mati, kamu dapat. Masalahnya orang mati tak pernah balik. Kalau dia pernah balik sekali, mak kita dah balik 3 hari dapat visa macam tu. Kita akan tanyalah, sedekah kita dulu macam mana? Oh, besar, cantik ni jadi pokok. Ini semua bil ghaib. Itu dipanggil keimanan kita tinggi darjatnya di situ. Sebaliknya, mustahil bagi siapa jua untuk percaya dan yakin terhadap suatu fakta yang tidak dipahaminya. Ini masalah kita ni. Sebab itulah bila kita bincang tentang bagaimana nak khusyuk dalam solat. Di antara yang disebut oleh para ulama tip khusyuk dalam solat ni, yang pertama, tahu apa yang kita baca, faham apa yang kita buat. Kita ni tanya, kalau orang tanyalah tafsir Al-Fatihah, agak-agaknya kita boleh jawab tak jawab? Setakat terjemahan tu boleh tak? Tapi kalau nak tafsir ayat, sukalah. Sebab jadi bila kita faham apa yang kita baca, kita tahu apa yang kita buat, itu lebih membawa kepada khusyuknya dalam solat kita. Jadi kalau dia buat benda tak tahu, mau buat apa? Tak tahu. Solat 4 rakaat gitu ya. Jadi tak ada kesan dalam jiwa. Jika seorang mendakwa bahawa dia beriman dan yakin, tetapi sebenarnya keliru atau tidak faham perkara diimaninya, maka sungguhnya dia telah berbohong. Kepercayaan lebih berbentuk sangkaan atau agak-agak saja. Maknanya kita ni tidak betul-betul mantap dalam keimanan kepada Allah SWT, sebab kita tak tahu apa yang kita pegang. Jadi di sinilah pentingnya belajar simpulan akidah yang benar. Inilah diistilahkan sebagai az-zan dalam Quran. Allah telah melarang manusia daripada beriman atas rasa zan ini, yang selalunya merupakan kepercayaan ikut-ikutan. Orang kata, saya kata. Orang buat, saya buat. Iaitulah kepercayaan mengikut pegangan ramai atau pegangan yang diwarisi turun-temurun dari nenek moyang. Payahlah main nenek moyang ni. Semua orang ada nenek, ada moyang, betul tak? Jadi masing-masing pegang nenek moyang dia. Kepercayaan-kepercayaan yang ada sukar. Sebab itulah benda-benda yang pelik masuk dalam dunia Islam ni di awalnya mari daripada mana? Apabila ramai yang orang-orang yang bukan Islam yang masuk Islam, dia bawa budaya tu ke dalam Islam. Dia kebetulan pula duduk jauh, duduk di Iraq, duduk di Parsi, yang jauh daripada ulama-ulama kibar, ulamanya. Berapa orang yang pergi ke Iraq, pendakwah-pendakwah tu kan? Tapi yang jauh-jauh tu, pendalaman-pendalaman tu, itu yang dia pegang. Hari ni pun masyarakat kita masih lagi. Kadang-kadang nampak orang beragama, tapi pasal lagi pakar tali-tali apa dia ni.
Yang orang duk pakai tali warna-warni kat gelang ni. Kalau orang perempuan kita kata dia buat gelang, yang laki-laki tu pakai untuk apa? Kita nak tanya pun tak berani, takut dia marah. Kata ustaz nak satu saya bagi. Pakai juga kita. Nak tahu? Aura. Dia ada percaya. Lah. Nasib baik. Ada. Maknanya dia ikut warna ke? Warna ni, nasib ni, warna ni ke? Kau macam mana? Macam Cina ada feng shui. Ada tanya dia. Ada dia punya khasiat. Oh, kita khasiat juga. Dia duk gantung tali hitam ke gelang apa ni di tengkuk anak di tangan tu. Saja ustaz tak percaya. Kalau tak percaya, apa gantung? Dia bisa ada ta'alluq al-qalb. Pergantungan hati itu mesti ada. Jadi main nenek moyang ni lah itu ikut. Keimanan seperti ini mirip keimanan golongan musyrikin terhadap berhala mereka. Seperti yang disebut dalam Al-Quran, kita tak kata orang Muslim macam orang syirik. Itu cara tu. Dia panggil cara pendekatan. Golongan musyrikin menyembah berhala berdasarkan sangkaan bahawa berhala tersebut dapat membantu mereka dengan mendatangkan sedikit sebanyak manfaat atau menghindarkan sebanyak mudarat. Sedikit sebanyak mudarat. Sebagaimana dalam Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 3, firman Allah Ta'ala, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka, berhala itu, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi hujahnya diguna pakai oleh orang. Tak, kita ni orang label rendah, label tak tinggi, tak kuat. Sebab itulah mari ke kubur tu ayah ni, dia orang power, orang yang ada dekat dengan Allah. Biar dia yang bawa kes supaya kita ni naik. Jadi macam mana? Maknanya pendekatan tu, cara tu. Tapi hati-hatilah. Ini orang salah faham dia, dia duduk mensyirik ke orang pula. Kita tak kata syirik, tapi cara tu memang gitu. Mana ada orang tak percaya dia buat benda tak percaya. Tak ada. Cuma dia takut kita jawab kenapa pakai tali hitam anak tu? Saja tak. Dah, amak-amak cacingnya. Ubat cacing dia pakai. Ubat cacing pergi ubat kau pernah farmasi lah dah. Makan 3 kali keluar lah cacingnya. Tapi ni gantung ni buat apa? Mesti ada kepercayaan. Orang tak percaya dia tak buat. Padahal mereka sama sekali tidak mempunyai bukti bahawa berhala itu mampu menghampirkan mereka kepada Allah. Mereka hanya berharap dan bersangka semata-mata. Dalam surah Yunus ayat 36, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Dan kebanyakan mereka yang golongan musyrikin itu tidak mengikuti kecuali sangkaan saja. Zan, dia sangka, dia sangka power, sangka baik, sangka ni. Sesungguhnya sangkaan itu tidak mampu menggantikan kebenaran. Tak mungkinlah. Yang benar itu yakin. Baiklah, maka di sini dia kata akidah yang rosak punca perpecahan umat. Sejarah telah mencatatkan bahawa setiap penyelewengan yang berlaku dalam satu-satu isu akidah di kalangan umat ini telah melahirkan satu kelompok yang terkuat dari haluan Al-Quran dan Sunnah. Sering penyelewengan demi penyelewengan yang berlaku. Seiring penyelewengan dan penyelewengan yang berlaku, umat Islam telah berpecah dan terus berpecah sehingga kini. Tadilah saya sebut mukadimah tadi, timbulnya Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Awal-awal lagi tu. Bukan dia mereka kendah-kendah. Mereka zaman ayah zaman apa ni, lepak ni dah. Ni peringkat 6 lagi dah. Awal lagi timbul dah. Kelangsungan kaitan antara penyelewengan akidah dan perpecahan umat ini adalah sangat ketara dan boleh digambarkan dengan lakaran mudah seperti berikut. Tengok dalam gambar tu. Menarik ni, nampak gambar kita. Maknanya penyelewengan akidah, kesan dianya perpecahan umat. Tak usah kata akidah tuan-tuan. Perpecahan mazhab pun tinggi darjah. Anda baca dalam sejarah panggil tarikh tasyrik Islami, dalam sejarah perundangan Islam, sejarah kelemahan umat Islam banyak berlaku. Satu masa dulu siapa mereka orang mazhab Hanafi tak boleh kahwin dengan orang mazhab Syafi'i.
Itu sekali. Sebab yang zaman kita ni, orang tak cara mana ke mazhab ni. Asalkan jumpa gawe jadi. Baru ni ada seorang kawan ni, mari. Dia mari rumah. Dia mari tanya, dia kata adik dia nak kahwin dengan orang Syiah. Orang Syiah. Negara Syiah tu mari mengaji engineer sini. Jumpa dengan adik dia. Dia kata dia sunnah, dia begini. Kata kalau mau percaya ke Syiah, mula orang cerdik atas dunia ni. Dia mengaku dia sunni. Kata sunni tak sunni pun. Tengok dia semaya, ada batu tak ada batu. Ada kata semaya rumah kita tak ada batu. Tapi ibadat dia boleh sembunyi. Dia panggil puak taqiyah. Taqiyah ni dia boleh sembunyi. Dia bahkan dia digalakkan, dia boleh wajibkan menyembunyikan pegangan dia supaya dia selamat. Dia kata dalam Islam ada juga ni. Dia panggil helah. Helah nak lepaskan, itu lain. Yang tu memang dia berbohong dengan pegangan dia. Kita orang Islam tak boleh bohong pegangan kita. Kita kena yakin betul-betul yang hidup main. Penyelewengan akidah membawa kepada perpecahan umat. Walaupun telah terbukti bahawa penyelewengan dalam akidah merupakan punca utama perpecahan umat Islam sejak dari awal, perjalanan sejarah malang ini sangat kurang diberi perhatian dan jarang sekali ditonjolkan. Ada, cuma mungkin tidak jadi perbincangan di medan-medan meja-meja kuliah di tempat kita. Sebab jarang orang duk baca cerita tentang al-firaq, al-adyan, jarang. Ana ada satu kitab kita jauhi, nama dia Tuhfatul Raghibin. Dia sebut tentang benda-benda yang macam ni. Alhamdulillah kita dah khatam kitab tu. Baru ni diulang oleh Anas. Dia ambil kitab yang sama, dia mengajar. Dia kata mudah sebab ada daya dia baca. Dia pula kata mungkin kena tambah hak baru-baru ni, hak timbul batiniyah, new age, apa benda yang baru ni kena masuk dalam tu. Elemen-elemen baru masuk, sebab nanti mari orang kemudian dia tak ada. Ustaz-ustaz dulu tak sebut pun benda ni. Jadi bahayanya anak yang membesar ni dia duk cari hak zaman dia. Maka ustaz di zaman mana-mana zaman pun dia kena masuk dalam ilmu akidah, penyelewengan yang terkini berlaku. Kita cari dalam kitab mana ada. Dalam kitab lama dia bercakap Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Jahmiyah. Kita sebut liberal, LGBT lah kita sebut. Apa lagi yang baru-baru ni? New Age, Human right. Human right masuk juga. Human right masuk juga. Human right. Human right, women right. Macam-macam right lah dulu. Yang pentingnya nak lawan daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka ini yang perlu didedahkan pada masyarakat. Baru kita sedar. Dan bila ada ustaz kita sebut tentang aura-aura ni, baru orang perasan, kita ni terngangur dengan penceramah motivasi, selebriti bercakap tentang aura. Jadi belakang. Jadi bila didedahkan, rupanya ada mazhab lain yang mereka, sandaran mereka pergi ke mana. Jadi kita jangan mudah terpedaya lah. Lebih-lebih lagi selama kita ni dia ada dua kumpulan. Satu dia panggil ustaz biasa macam kita ni, satu lagi dia panggil ustaz selebriti. Selebriti naik aura lah. Jadi naik. Selebriti naik aura lah. Dia orang minat. Buatlah apa saja konten. Ni konten baru ni pergi jamuh sentuh Kaabah. Dia sentuh Kaabah ambil gambar. Sentuh Kaabah ambil gambar. Ni yang terbaru ni bukan sentuh Kaabah, rempuh Hajar Aswad pula. Macam-macam budak lah ni cari kerjaan. Ni bermula pilih-pilih kau ni sekat keluar TikTok ni. Mazhab TikTok ni mazhab orang buat benda pelik. Benda pelik. Jadi kita pun kalau tak layan TikTok kan tinggalan juga punca dakwah kita. Layan ke? Kena main seperti dia juga ustaz-ustaz pun. Naik basikal break crack. Tuan-tuan mari masjid belakang. Kita tanya tu imam hak buat video. Imam, kalau imam tak berlari-lari enggak macam ni cakap betul-betul orang tak dengar ke? Dia kata konten. Kata penat lah pada email lagi. Muncul akun sakit lutut kan tidak lari juga. Nak buat konten juga. Kita tak buat konten, kita beri maklumat, ilmu, makrifat, ilmu, maklumat, tak ada masalah. Macam tu kita pergi jumpa benda-benda pelik kita cakap. Itu sekadar info dia panggil. Tapi kalau kata nak buat benda-benda
Kata ustaz kena buat gini, bukan kerja aku tu. Budak-budak lain boleh kata nak suruh aku buat lagu ni, tak payah buat lah. Malu orang tua. Dia kata tak. Maknanya trend jadi ke plan. Sekarang ni anak-anak perlu didedahkan dengan penyelewengan yang berlaku ni. Ni mazhab baru timbul, gambar AI ni. Hui, bahaya sungguh. Dia boleh tukar orang, boleh jadi ustaz-ustaz pun engkau juga, orang Kelantan kata. Tahu engkau? Engkau tahu. Kenapa dia terjemah engkau ni? Tak betul jalan juga lah. Dia ubah juga muka dia dengan air, dengan dari debannya, dengan mata Taliban. Engkau bekerja awak ustaz, jangan buat lagu tu kan. Dah lah masa ambil bini aku jadi suak-suak kek dekat orang. Ni buat AI pula dia main. Macam habis kita akidah kita tu. Jadi balik kepada kita. Maknanya dalam ilmu akidah ni perkembangan tu yang perlu diperluaskan, diperbincang dan diperhalusi supaya orang tahu batasan ini benar, ini salah. Sebab itulah kita kena faham dua manhaj berbeza. Satu manhaj orang yang mengkafirkan orang. Orang ni kafir, orang ni murtad, orang ni khawarij, orang ni itu mazhab hulu nama dia. Tapi satu lagi pendekatan memperjelaskan. Kita kena beza batasan iman dan kufur. Yang ni siapa dia buat, jadi kafir. Boleh bawa pada murtad. Tiba-tiba orang yang bercakap baca kitab ni dituduh sebagai mengkafirkan orang. Salah gitu. Bagi anak suka baca kitab yang dikeluar oleh Jabatan Perdana Menteri Malaysia di bawah JAKIM lah sekarang. Kitab Mestika Hadis. Tuan-tuan beli kitab Mestika Hadis jilid yang pertama, bab yang terakhir, bab 7 dalam bab akidah tu, dia sebut perkara-perkara yang merosakkan akidah. Jelas. Pergi minta dengan tunggu kayu, dengan keramat, pergi apa ni, kata-kata. Contohnya orang ni makan, kan dalam sunnah kan lepas makan kita jilat jari. Dia macam kucing. Dia hina. Kalau dia hina tu dikira hina sunnah, orang ni juga kena mengucap semula. Dalam kitab tersebut. Simple ya dia punya contoh. Tapi berlaku tak berlaku dalam budak-budak konten sekarang ni? Berlaku. Ini perlu kita perjelaskan. Dia kata kalau kita bercakap tentang undang-undang Islam hudud, orang mencuri potong tangan. Undang-undang lapuk, undang-undang primitif, undang-undang apa ni purba, hina tu, orang ni kena mengucap semula. Sebab undang-undang tu sabit dalam Quran, sabit dalam sunnah Nabi SAW. Awak tak nak pakai cerita lain, tapi menghina jangan. Sebab itulah kita hari ni sukar orang yang tegur untuk memperkuatkan undang-undang syariat, orang ni pula dikira bersalah, dikira tidak beradab, ada macam-macam dia punya tuduhan. Sedangkan kita yang abai syariat ini, sepatutnya itulah yang dikira tidak beradab dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi terbalik. Baiklah. Walaupun telah terbukti bahawa penyelewengan dalam akidah merupakan punca utama perpecahan umat Islam sejak dari awal, perjalanan sejarah Malang ini sangat kurang diberi perhatian dan jarang sekali ditunjukkan. Hal ini sangat berbeza jika dibandingkan dengan isu perbezaan pendapat dan mazhab dalam bidang fiqh yang sentiasa diberi keutamaan. Kita satu anak ceramah di sebuah surau. Jadi ada orang bertanya. Dia kata, Ustaz, dulu kat surau ni ada pandangan yang kata boleh kita niat iktikaf. Sebab surau Jumaat sudah digezet sebagai surau, sebagai tempat ibadat. Apa lagi yang kita nak? Cuma tak namakan masjid sebab ada prosedur tertentu. Jadi ada pandangan sahabat kita ni, dia sebut harus untuk niat iktikaf di situ. Tiba-tiba mari orang lain berkata tidak boleh, kerana itu bukan pandangan mazhab Syafi'i. Yang tulis itu ada campur mazhab Hambali, jadi tak boleh. Kita kata dalam kitab Mestika Hadis sangat menarik tuan-tuan. Mestika Hadis ini ditandatangani oleh Perdana Menteri Malaysia, bukannya penghulu kampung tanda tangan. Ya, PM keberapa awal lagi. Dia tulis kita wajib menyelesaikan masalah umat Islam. Dalam kitab kita wajib menyelesaikan masalah umat Islam walaupun terpaksa mencari pandangan-pandangan mazhab yang lain untuk menyelesaikan masalah umat. Ini sekian bagus saja. Maknanya orang tua panel kita tu rahimahumullah taala insaf dalam mencari solusi kepada masyarakat. Waktu kita nak cari benda lain okey je.
Waktu bayar zakat fitrah, tak ada siapa dah terima beras kan. Ada lagi orang terima beras. Orang kampung terima. Bawa beras saya ni, beras fitrah saya. Tinggal lah buat itu, terima kasih lah. Kalau bagi pusat zakat terima. Pandangan siapa tu? Nah, kalau nak tanya tak. Sebab masalah. Jadi tadi kenapa kita tak benar? Ada sahabatnya itu, dia cerita saya, dia jadi ustaz di pendalaman dalam negara kita juga. Dia kata Anas sejak kerja di sini sudah bertahun-tahun tak solat Jumaat kecuali ketika balik kampung. Sebab apa? Tak cukup 5 orang kena orang lagi, nak cukup 40 orang. Tak ada solat Jumaat. Kata kenapa tak solat? Solatlah Jumaat. Lepas tu buat zuhur kalau kata tak yakin. Dan kita buat acara. Selepas solat Jumaat kita ada jamu makan. Orang-orang yang pendalaman ni mudah jinak dia. Dia mari makan, kita ajak dia masuk Islam, ajak dia solat. Akhir kali cukuplah 40 orang. Benar tak? Jadi kalau tidak, kata orang, langkah 1000 bermula dari langkah 1. Ke arah menyelengkapkan 40 orang Jumaat, macam mana kalau tidak mulakan solat Jumaat dulu? Tak boleh tu. Lama saya tak solat Jumaat. Allah Ta'ala sebab itulah ada seorang pendakwah ni, dia keluar satu kenyataan khutbah dia, syukran corona. Hebat dia punya khutbah. Kita takut corona kan. Dia keluar khutbah syukran corona. Terima kasih corona. Kata pening. Mula-mula saya tengok tajuk, kata pening ustaz ni. Orang lain takut corona kena kurung kat rumah, dia mai terima kasih corona. Bila kita dengar isi dia, benar. Dia kata syukran corona. Aku dah berpuluh tahun ceramah, berjuang nak tutup kelab malam, tak tertutup. Mu mari tutup. Aku berjuang dah nak suruh ni nak tutup pusat judi, tak tutup. Mu mari tutup. Jadi terima kasih corona, kerana corona tak mampu tutup walaupun 5-6 bulan, tapi tertutuplah sementara. Jadi jangan tunggu corona mari pula baru nak tutup. Allah hantar mari corona sekejap supaya kita insaf, supaya kita berjuang untuk tutup kelab-kelab pusat-pusat maksiat. Tapi kalau corona pergi, kau buka balik, apa Allah dapat datang? Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatlah kita. Tak tahu apa akan jadi. Jangan duduk berani sangat. Lawan Allah SWT jangan berani. Syukuran corona. Kita berkata nak kata apa ni? Syukuran corona juga kita. Corona mari je baru boleh tutup tempat maksiat, tempat judi baru boleh. Kalau tidak tak tertutup dia. Allahu akbar. Jadi sekarang ni Allah mari zaman corona ni banyak pula timbul mazhab-mazhab baru yang kita sekarang ni boleh dengar. Jadi kena perkenalkan. Perbezaan mazhab, maaf cerita corona tu terlajak sikit. Bila mari corona baru boleh solat Jumaat berapa orang? Mula-mula 4 orang, lepas tu naik 12. Lepas tu baru jadi 40 balik. Saya waktu berapa orang, 12 pihak jabat agama kumpul imam-imam. Anda kata saya dah bercakap lama dah. Mula-mula saya balik Malaysia, saya mengajar kitab fiqh perbandingan mazhab. Kita mengatakan solat Jumaat ni ada bilangan dia, ada gini-gini. Sekarang barulah amalan itu dapat dibuat. Itu pada imam tak mau. Tak mau dia tu, ni bukan mazhab. Nak 40 orang juga. Jadi macam-macam dia punya berkeras. Kita kata tak apalah, seorang dua tu dikira terpencil, kan? Dikira terpencil. Mari. Jadi perbezaan antara mazhab fiqh Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali hanya berkisar atas isu ranting dalam ibadat. Apa makna ranting? Cara pelaksanaan. Semua mazhab kata zuhur berapa rakaat? 4 belaka. Nak tak tangan sini ke nak tak tangan sini? Itu je beza. Anda cari kumpul ada satu gambar 10 tempat orang letak. Mula-mula di sini. Allah kata ni. Lepas tu bawah sikit. Bawah lagi. Bawah lagi. Sini. Sini orang Melayu punya. Arab tak jumpa di sini. Ada bau ni tanya orang. Ada begini. Ustaz, kenapa orang letak sini? Saya kata itu mazhab pendekar. Pendekar macam mana? Pendekar kan keris dia kat sini. Marilah, kenal lalu. Sebenarnya dia ada kepahaman dia. Nak jaga hati lah macam-macam. Cuma kadang-kadang kita jawab spontan sampai berkurang. Jangan duduk kat video kat situ. Dia kata ustaz ni hina orang dah tak ada hina. Kita kata tapi tak ada lah dalam sunnah kata letak sini. Cuma walaupun khilaf sikit dengan letak di bawah pusat tu adalah walaupun hadis-hadis yang lemah tapi dia panggil ada lah sandaran dia orang. Sudah ambil wuduk basuh tengkuk ada juga kan. Jadi kita kata itu cabang. Tapi asal
Ibadat tak khilaf. Zuhur semua orang buat 4, tak ada orang buat kecuali orang baru baju solat. Yang ingatkan orang baru tak ada pergi subuh, tak subuh. Bila orang Vera sekarang ni subuh macam Jumaat, dia pun pergilah sembahyang subuh pagi Jumaat. Balik-balik dia tu, oh masjid ni 3 rakaat subuh. Apa 3 rakaat? Sujud tilawah tu. Tambah satu lagi. Oh, dia kata patut orang bayar semua haji Jumaat. Rupanya masjid ni solat Jumaat 3 rakaat, solat subuh 3 rakaat. Pulak dah. Macam-macam lah jumpa atas dunia ni. Mana kalau kau cakap pelik tu senang ya. Dia tak pernah pergi masjid, jumpa lah orang pelik. Kan? Itu kena bawa pergi anak-anak ni daripada kecil lagi. Tak usah kata apa, kita sama-sama kita suka tapi kena atas kepala. Waktu umrah baru. Waktu haji. Berapa ramai yang rokok? Imam sujud tilawah, sujud syahadah, dia rokok. Saya lepas salat tanya, buat rokok ke sujud? Rokok Ustaz. Kenapa kau rokok? Saya pun tak tahu dia. Ingat imam rokok. Carilah fatwa kita, batal tak batal. Kena ulang balik solat subuh ke tidak? Masya-Allah, tabarakallah. Jadi kita kata tak apalah. Itu dalam cabang-cabang yang ada, tapi aslu al-ibadah orang tak khilaf kecuali puak-puak batiniyah ajaran sesat. Oh. Ada juga. Naam. Wa'bud, dia pegang ayat Quran tu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mu kena sembah Allah sehingga mu yakin. Sekarang ni sudah naik darjat makrifat, darjat yakin, tak payah solat. Awak ni syariah lagi solat. Bila orang azan, tok guru masuk dari bilik, relax, duduk isap rokok. Anak murid semua pergi solat. Rokok satu ibadat tu. Tengok wali majzub dia panggil. Bawa naik usul naik atas mimbar isap rokok. Macam-macam dia punya wali. Tu kabari kita. Bagi atas bagi bawah tu sebenarnya. Macam-macam orang lah kita ada tu. Baiklah. Maknanya perbezaan antara imam-imam mazhab ini hanya berkisar atas isu ranting dalam ibadat, bukan asas. Ia tidak pernah menjurus pada kesesatan. Tak ada siapa kata sesat menyesat, tak ada. Sebab itulah bila ada sebahagian pendakwah kita ni agak kasar, celupa, duduk hentam Imam Abu Hanifah dengan tuduhan-tuduhan yang berat, kita kata jangan. Ini memberi fitnah kepada pendakwah lain yang berjuang mempertahankan imam-imam yang besar. Jangan. Kalau kita ada furuk cabang-cabang yang dia khilaf, sebut je khilaf. Jangan akak borong, campur dalam tu sampah. Sebaliknya perbezaan antara aliran yang yang telah berpecah disebabkan penyelewengan dalam bidang akidah seperti aliran Jahmiyah, Khawarij, Syiah, Mu'tazilah dan banyak lagi berkisar atas isu asasi atau dasar agama iaitu rukun iman, termasuklah tauhid. Maknanya dalam bab akidah kalau berpecah berat. Hakikatnya penyelewengan dalam mana-mana rukun iman berpotensi menjurus kepada kekufuran wal iyaz billah. Walau bagaimanapun tajuk ini merupakan tajuk yang sangat luas dan memerlukan ruang dan masa yang lain untuk kupasannya. Jadi kita fahamlah punca perpecahan umat mari daripada perpecahan dalam akidah. Sama ada perpecahan itu kufur dengan iman ataupun kufur dengan fasik, maknanya belum lagi kafir, maknanya iman dengan fasik tak kafir lagi, tapi dia panggil ataupun dalam golongan sesat ad-dalalah, tapi masih lagi dalam kelompok dia panggil ahlul qiblah. Dia masih lagi percaya kepada Allah, tapi silap dia punya langkah. Maka di sini nasihat saya lah kepada semua muslimin dan muslimat, jangan gopoh dalam menjatuhkan hukum pada orang. Jangan gopoh. Mana kalau kita ada, kita kena bawa dulu kepada panel-panel yang pakar dalam bidang ini, bincang, barulah kita boleh cari keputusan. Apa tengoklah juga ada panel yang kecenderungan dia kepada aliran tertentu, maka dia akan sokonnya ni. Biarlah, cakaplah Tuhan oleh baju dia pun jadi juga. Boleh takwil lagi. Ada waktu Allah. Jadi semua dia main takwil lah. Akhir kali tak tahu mana Allah SWT diperlakukan sedemikian rupa oleh golongan-golongan yang bermain-main dengan nas syarak. Kita kata wallahu alam. InsyaAllah kita sambung lagi dalam siri yang akan datang. Jadi untuk para jemaah sekalian, kita tamatkan insyaAllah kita masuk dalam bab yang kelima, keunikan akidah dan impaknya terhadap manusia, insyaAllah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.